Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Apa khabar anda semua hari ini? Cikgu harap anda berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk subjek sejarah tahun 4. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah zaman air batu. Apa yang anda akan pelajari dalam tajuk ini? Yang pertama, anda akan dapat menyatakan maksud zaman air batu. Yang kedua, menyenaraikan garis masa zaman air batu akhir. Yang ketiga, menerangkan perubahan zaman air batu akhir. Dan yang keempat, menghuraikan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Baiklah, mari kita mula. Kenali zaman air batu. Mari kita lihat gambaran permukaan bumi semasa zaman air batu. Pada zaman ini, permukaan bumi telah ditutupi oleh air batu ataupun ais dan semestinya pada zaman itu suhu adalah sangat sejuk. Sebelum kita teruskan lagi pembelajaran kita, mari kita lihat maksud perkataan-perkataan yang akan digunakan dalam pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah pengglasiran. Pengglasiran ini bermaksud bongkah air batu yang besar bergerak perlahan-lahan dan mencair ke permukaan bumi. Kala pula bermaksud masa ataupun waktu. Kala Quaternar adalah zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu, manakala epok adalah subunit masa dari 70 tahun dahulu hingga kini. Mari kita kenali apakah itu zaman air batu. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Jadi suhu pada ketika itu adalah sangat sejuk. Zaman ini telah berlaku dalam tempoh masa yang sangat lama dan pada zaman air batu akhir telah berlakunya proses pengglasiran ataupun proses kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Pencairan air batu ini menyebabkan paras air laut meningkat. Baiklah, cuba kamu lihat video ini. Ini ialah video proses pengglasiran pada zaman air batu akhir, di mana air batu telah pun cair disebabkan oleh peningkatan suhu bumi. Dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali, murid-murid. Zaman air batu akhir berlaku pada kala Quaternar iaitu 2.5 juta tahun dahulu yang dibahagikan kepada dua epok ataupun dua zaman iaitu Pleistocene dan Holocene. Mari kita lihat kedua-dua epok ini. Epok yang pertama ialah epok Pleistocene. Suhu bumi pada epok ini rendah dan banyak kawasan dilitupi oleh air batu. Manusia pula mula mengetahui cara membuat api disebabkan suhu yang terlampau sejuk. Tanah dataran juga menjadi lebih luas. Seterusnya, epok Holocene. Semasa epok Holocene ini, suhu bumi mula meningkat dan air batu mula mencair. Paras air laut juga telah meningkat disebabkan kecairan air batu. Garis masa zaman air batu. Zaman air batu akhir berlaku pada kala Quaternar dan dibahagi kepada dua epok iaitu epok Pleistocene dan epok Holocene. Mari kita lihat garis masa zaman air batu akhir. Epok Pleistocene berlaku pada 2.5 juta hingga 11,700 tahun dahulu, di mana semasa epok Pleistocene ini suhu bumi menurun. Seterusnya, epok Holocene pula berlaku pada 11,700 tahun dahulu sehingga kini. Jadi sekarang kita berada dalam epok mana ya murid-murid? Ya, betul. Kita berada dalam epok Holocene, di mana suhu bumi semakin meningkat dan paras air laut juga semakin meningkat. Baiklah, ini pula ialah haiwan yang hidup pada zaman epok Pleistocene.
Haiwan yang pertama ialah, awak rasa ni haiwan apa? Rupa dia seperti gajah, tapi kita panggil dia mamut. Ini adalah haiwan yang bernama mamut. Seterusnya, haiwan ini dikenali sebagai sloth. Dan seterusnya, haiwan ini pula dikenali sebagai harimau bertaring lengkung. Perubahan zaman air batu akhir. Pada zaman air batu akhir, iaitu pada epok Holocene, telah berlakunya perubahan suhu. Suhu dunia semakin meningkat dan berlaku kecairan air batu. Perubahan ini telah menyebabkan kesan yang besar terhadap bentuk fizikal dan hidupan bumi. Mari kita teruskan lagi. Pertama sekali, mari kita lihat perubahan yang telah berlaku. Peningkatan suhu telah membawa perubahan kepada bentuk muka bumi. Terdapat 3 aspek yang boleh kita lihat, iaitu yang pertama, perubahan bentuk muka bumi. Suhu bumi telah meningkat, air pula mula mencair dan air yang mencair melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Mari kita lihat kepada perubahan iklim. Iklim telah berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Perubahan iklim ini disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Dan yang terakhir, kita boleh lihat kepada perubahan rupa bentuk fizikal bumi. Perubahan bentuk fizikal bumi telah pun berubah dan paras air laut juga meningkat sehingga 100 meter. Seterusnya, mari kita lihat kesan yang telah berlaku. Peningkatan suhu telah memberikan kesan kepada bentuk muka bumi, kehidupan manusia dan haiwan. Mari kita lihat satu-satu. Kesan terhadap bentuk fizikal bumi yang baharu. Telah berlakunya pembentukan tasik air tawar dan aliran air sungai juga telah berubah. Seterusnya, telah berlakunya kepupusan haiwan. Kepupusan ini berlaku akibat perubahan suhu dan haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan mamut telah pupus. Seterusnya, kesan terhadap pertempatan manusia. Manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas dan manusia mula mencari tempat untuk membina pertempatan yang baharu. Kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Murid-murid, pada zaman air batu akhir telah berlakunya perubahan suhu. Suhu dunia telah meningkat dan berlaku kecairan air batu seperti yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Perubahan ini telah memberikan kesan yang besar terhadap bentuk fizikal dan hidupan bumi. Perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir seperti penggelesiran, perubahan iklim dan bentuk muka bumi turut memberikan kesan di Asia Tenggara. Jadi sebelum tu, apakah negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara? Asia Tenggara ini terdiri daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kemboja, Myanmar, Timor Leste dan Vietnam. Mari kita lihat kesan yang telah berlaku di Asia Tenggara akibat daripada perubahan suhu bumi. Kenaikan paras air laut di pentas rendah. Kita lihat bahawa kecairan air batu juga menyebabkan kenaikan paras air laut yang membawa kepada pembentukan sungai dan tasik di Asia Tenggara. Aliran air sungai telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang pantai. Kecairan air batu ini juga telah memberikan kesan kepada kewujudan penempatan baru di Asia Tenggara. Seterusnya, telah berlakunya pergerakan manusia dan haiwan. Manusia telah bergerak ke kawasan yang lebih tinggi dan hidup berpindah randah dan akhirnya menetap. Ataupun berpindah randah ni kita kenali sebagai nomad. Kawasan Asia Tenggara juga telah menjadi tempat tinggal haiwan. Baiklah murid-murid, ini ialah kedudukan peta sunda semasa pada epok Pleistocene di mana suhu bumi
masih menurun iaitu keadaan sangat sejuk. Pentas Sunda ialah kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Oleh itu, kedudukan pentas Sunda mempengaruhi bentuk muka bumi di rantau Asia Tenggara. Mari kita lihat pula kepada kedudukan pentas Sunda semasa epok Holosen. Nampak tak ni pentas Sunda? Okey, jadi banyak daratan yang telah terpisah kerana apa? Kerana kenaikan paras air laut. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita telah kenali zaman air batu, di mana zaman air batu ialah zaman di mana bumi dilitupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Seterusnya, semasa garis masa zaman air batu akhir. Zaman air batu akhir ini berlaku pada kala Quaternary dan dibahagikan kepada dua epok iaitu epok Pleistocene dan epok Holocene. Seterusnya, perubahan zaman air batu akhir. Perubahan zaman air batu akhir telah memberikan kesan kepada bentuk muka bumi, iklim, haiwan dan pertempatan manusia. Dan akhir sekali, kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara, kawasan rendah di pentas Sunda tenggelam dan berlaku perubahan pada bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Baiklah murid-murid, untuk latihan hari ini, cikgu mahu kamu buka buku teks muka surat 70. Cikgu nak kamu jawab semua soalan yang terdapat di dalam buku teks itu. Tulis jawapan kamu di dalam buku tulis ataupun apa-apa kertas sahaja. Setelah siap, boleh hantarkan jawapan kamu kepada cikgu melalui WhatsApp secara personal. Selamat maju jaya dan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.